Okey, kita teruskan tajuk termokimia, iaitu hari ini kita tengok dua lagi haba, iaitu haba peneutralan dengan haba pembakaran. Sebelum daripada ini kita dah belajar berkenaan dengan haba pemendakan dan juga haba penyesaran. Okey. So, haba peneutralan. Awak dah pernah dengar dah perkataan peneutralan ini, iaitu apabila kita belajar tajuk asid dengan base. Apabila kita belajar tajuk asid dengan base, di mana peneutralan ini adalah melibatkan asid dengan alkali. Asid dengan alkali. Okey. Jadi di sini kalau kita ingat balik lah, cikgu pun tak ingat lah cikgu dah buat ke tidak eksperimen dengan awak asid dengan base, ataupun kita habiskan asid dengan base tu semasa cuti bulan 11 tu. Cikgu pun tak ingat, tapi cikgu rasa buat dah eksperimen peneutralan ni kan. Okey, 4 amanah baru ni. Buat dah ke tindak balas peneutralan ni? Buat dah cikgu. Buat dah kan? Okey, di mana kita masukkan asid dalam dalam buret, kemudian kita letak alkali dalam kelalangkun. Okey, kemudian apa yang kita lakukan, kita titratkan asid ke dalam alkali. Okey, kita guna penunjuk iaitu kita guna phenolphthalein supaya tindak balas peneutralan itu kita tahulah bila alkali itu sudah neutral, iaitu bila warna merah jambu. Okey, merah jambu, phenolphthalein itu bertukar menjadi tidak berwarna. Jadi itu bermakna asid sudah meneutralkan alkali. Okey. Jadi kat sini apa yang perlu kita tahu bahawasanya tindak balas yang berlaku antara asid dengan alkali adalah tindak balas eksotermik, iaitu haba dibebaskan ke persekitaran. Okey, ke persekitaran. Jadi kalau kita recall balik tindak balas peneutralan yang kita belajar masa tingkatan 4 hari itu, tindak balas peneutralan ini ialah tindak balas antara asid dengan alkali yang menghasilkan garam dan air sahaja. Tak ada benda lain, garam dan air sahaja. Okey, jadi di sini asid ini biasanya refer kepada ion hidrogen. Alkali ini biasanya kita refer kepada ion hidroksida. Dengan kata lain, kita boleh buat persamaan ion bagi tindak balas peneutralan, iaitu peneutralan adalah tindak balas antara ion hidrogen daripada asid bertindak balas dengan ion hidroksida daripada alkali ataupun base menghasilkan H2O, iaitu air yang neutral sifat dia. Okey, sifat dia neutral. Okey, so hari ni kita nak masuk berkenaan dengan haba. Okey, berkenaan dengan haba, iaitu haba peneutralan. Apa maksud haba peneutralan pula? Okey, haba peneutralan ialah perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas antara asid dengan alkali. Yang penting kat sini yang kita perlu tahu adalah 1 mol air terbentuk daripada tindak balas antara asid dengan alkali. Itu yang dikatakan dengan haba peneutralan. Okey. Jadi di sini apa yang kita perlu tahu lagi? Okey, persamaan termokimia. Bila masuk termokimia, kita ada persamaan termokimia. Persamaan termokimia, contoh dia bagi adalah antara asid hidroklorik dengan natrium hidroksida bagi menghasilkan garam, iaitu natrium klorida dan juga air. Di mana delta H dia adalah sama dengan tolak 57 kJ per mol. Okey, delta H. Bila ada delta H kat tepi itu sama dengan berapa-berapa, ini kita panggil persamaan termokimia. Kalau tak ada delta H, tak ada sini, kita panggil persamaan kimia. Okey, itu beza antara persamaan kimia dengan persamaan termokimia. Persamaan termokimia menunjukkan, apa yang ditunjuk kat sini yang kita boleh tahu daripada persamaan termokimia, iaitu sebanyak 57 kilojul haba dibebaskan apabila 1 mol air terbentuk daripada peneutralan antara 1 mol asid dengan 1 mol natrium hidroksida ataupun 1 mol ion hidrogen dengan 1 mol ion hidroksida. Okey.
Ni yang dimaksudkan dengan termokimia. Okey, sebanyak 57 kilojoule. Okey, kilojoule haba dibebaskan. Kita tahu dibebaskan bila tandanya adalah negatif. Apabila 1 mol air terbentuk. Okey. Tindak balas peneutralan melibatkan asid dengan alkali. Dan apa yang kita dah belajar sebelum pada ni tentang asid dengan tentang alkali adalah kekuatannya berbeza. Di mana kita ada asid kuat, kita ada asid lemah, kita ada alkali kuat, kita ada alkali lemah. Maka dengan itu, tindak balas antara jenis asid dengan jenis alkali yang berbeza memberikan nilai delta H yang berbeza. Okey. Jadi kita akan buat eksperimen ini seperti cikgu kata, kita belajar teori dulu. Lepas tu bila kita buka sekolah, kita akan buat semua empat eksperimen. Okey, eksperimen kita akan buat empat. Bila kita buka sekolah insya-Allah minggu depan ni. Mudah-mudahan COVID di Kelantan ni tidak begitu teruk lah. Kita pun bimbang juga takut sekolah tutup dan sebagainya sebab dengan bilangan kes yang bertambah. Okey, ni antara eksperimen yang akan kita buat bila kita dah buka sekolah nanti, iaitu kita nak cari haba peneutralan. Lebih kurang sama dengan kita cari haba pemendakan dan juga haba penyesaran, di mana tetapi ini merupakan eksperimen. Bila eksperimen dia ada hipotesis, dia ada pembuli ubah, dia ada penyataan masalah. Ini bezalah antara eksperimen dengan aktiviti. Bila eksperimen dia mesti ada pembuli ubah. Bila ada pembuli ubah mesti ada hipotesis. Bila ada hipotesis mesti ada penyataan masalah. Iaitu kita nak tengok tindak balas antara asid kuat dengan alkali kuat berbanding dengan asid lemah dengan alkali kuat. Jadi di sini diguna asid kuat, asid hidroklorik, asid lemah adalah asid etanoik, iaitu ia manipulasi adalah jenis asid. Yang dimalarkan adalah alkali kuat. Maknanya dia nak bandingkan antara tindak balas asid kuat dengan alkali kuat dan asid lemah dengan alkali kuat. Okey. Sama juga yang kita seperti kita guna untuk tindak balas pemendakan, kita guna percawan polistirena. Okey. Jadi kita tengok dia tak ada diagram Okey. So apa yang kita perlu buat, kita ada cawan polistirena. Okey, samalah. So kita masukkan dah. Masuk apa dia? Okey, 50 cm padu. Contohnya kita masukkan 50 cm padu, HCl 1.0 molar. M besar maknanya mol per desimeter padu. Lepas tu kita buat apa? Mesti catat suhu dia. Okey, seperti baru ni lah. Okey, catat T1 sama dengan berapa. Lepas tu kita suka pula, dalam cawan polistirena yang lain pula, 50 cm padu NaO. Kepekatan dia sama 1.0 molar. Lepas tu ambil termometer, kita pun ambil bacaan dia iaitu T2 contohnya sama dengan berapa. Jadi T1 tambah dengan T2 divide by 2 mesti sama dengan T awal dia. Okey. Lepas tu langkah yang seterusnya sama ada kita nak tuang yang ni masuk dalam ni, ataupun tuang yang ni masuk dalam ni, ataupun kita nak kita nak sediakan satu cawan polistirena baru. Okey, contohnya katakanlah kita nak cari ambil cawan polistirena yang besar pula. Okey, dua-dua ni masuk dalam ni. Okey, dua-dua tu. Okey, NaO. Okey, lepas tu masuk HCl. Masuk dalam ni. Bila masuk, ambil termometer. Okey, kacau. Kita cari T maksima. Okey, T maksima. Jadi, T maksima tolak dengan T awal, kita dapat theta. Okey, sebab eksperimen ini kita nak cari haba peneutralan. So bila haba peneutralan kita mesti dapat theta sebab kita nak guna formula Q sama dengan MC theta. So kita perlu ada theta. Daripada theta barulah kita masuk formula delta H equal to Q over
N. Okey, seperti baru ni cikgu rasa tak ada masalah untuk lakukan eksperimen ini sebab eksperimen ini simple saja. Sama juga eksperimen yang kedua. Okey, eksperimen yang kedua, tindak balas antara asid kuat dengan alkali lemah. Okey, dan asid lemah dengan alkali lemah. Okey, jadi eksperimen ini pun sama dengan eksperimen sebelum. Kita ada cawan polisarina, masuk asid, okey. Okey, katakanlah kita buat kat sini, cuba tengok. Okey, pemboleh ubah ni dia suruh awak kelaskan. Okey, dimanipulasi apa dia? Bergerak, balas dengan dimalarkan. Okey. Daripada sini dia kata asid kuat, alkali lemah dengan alkali lemah. Asid kuat dengan alkali lemah dan asid lemah dengan alkali lemah. Maknanya kat sini yang dimanipulasi adalah jenis asid lah. Okey, jenis asid lah. Kalau kat sini kita nak guna asid hidroklorik boleh juga ambil HCl dengan CH3COOH. Yang dimalarkan adalah alkali lemah. Apa alkali lemah kita guna? Larutan NH amonia. Okey, yang bergerak balas apa dia? Okey, kita boleh kata kat sini haba penetralan. Okey, boleh. Okey, hipotesis kita boleh kaitkan antara manipulasi dengan bergerak balas. So kita boleh kata apa dia? So lebih kurang sinilah ayat dia. Tadi kalau dia kata apa dia? Hipotesis. Okey, tindak balas antara asid kuat dengan alkali kuat menghasilkan haba penetralan yang lebih tinggi berbanding asid lemah dengan alkali lemah. Kat sini pun kita boleh buat ayat yang lebih kurang sama. Itu kita boleh kata tindak balas antara asid kuat dengan alkali lemah lebih kuat, okey, ataupun lebih tinggi, okey. Tindak balas antara asid kuat dengan alkali lemah menghasilkan haba penetralan yang lebih tinggi berbanding asid lemah dengan alkali lemah. Okey, tak ada masalah yang tu kan. So, kemudian okey, kita rekod kita punya eksperimen, data eksperimen rekod, okey, kemudian kita boleh buat perbincangan. So kalau sempat awak boleh buat dulu eksperimen 3 ni, buat dulu draft dia dulu comel-comel dalam kertas kajian supaya bila kita masuk untuk buat eksperimen benda ni dah ada. Cuma bagi peringatan kat awak, cikgu nak awak buat 2 report kat sini. Ni yang pertama. Okey, benda yang berbeza lah walaupun dia kata eksperimen 3A, tetapi awak buat eksperimen report tu berbeza. Maknanya 1, 2 lah. Okey, tapi ni dia buat sekali dok. Okey, ni buat sekali. Tak apalah, buat serupa je lah ni. Sebab dia buat sekali kat sini. Dia buat sekali. Jadi bila dia buat sekali, nanti dia buat perbincangan pun sekali. Okey, so tak apa. Okey, yang ni tanda ni, eksperimen ni kita akan buat dalam makmal. Tanda sebagai eksperimen ni kita akan buat dalam makmal. Okey. Kemudian seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok teori haba penetralan antara asid kuat dengan alkali kuat adalah tolak 57. Okey, kat sini dia kata jadual 3.3 menunjukkan haba penetralan pelbagai tindak balas penetralan. So kita tengok kat sini bila asid kuat dengan alkali kuat nilai dia tolak 57. Kalau asid lemah dengan alkali kuat, okey, rendah sikit. Kalau asid kuat dengan alkali lemah, sikit, rendah. Okey, kalau alkali lemah dengan asid lemah, dia lagi rendah. Okey, jadi apa yang kita tahu tentang asid kuat dengan alkali kuat ataupun asid kuat, asid lemah dengan alkali lemah adalah kalau asid kuat ni, apa yang kita perlu tahu, ia mengayonkan. Okey, apa makna asid kuat? Kalau kita nak buat takrifan untuk asid, asid kuat adalah asid asid yang mengayon lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion H+ yang tinggi. Ini yang kita tahulah. Kalau kita ambil contoh, kita ada HCl, asid kuat.
So, bila dia mengion dalam air, dia menghasilkan H plus dengan OH minus. Maknanya kat sini kita ada 100 molekul, sini 100, sini pun 100. Okey, itu kita panggil mengion lengkap. Okey. Alkali kuat lagu mana pula? Kalau kita kata alkali kuat lagu mana pula? Alkali kuat ni sama juga dengan asid kuat, iaitu alkali lah. Yang mengion lengkap. Okey, dalam air menghasilkan kepekatan ion OH minus yang tinggi. Okey, yang penting kat sini dia mengion lengkap. Contoh asid alkali kuat, kita ada NaO. Bila kita campur dengan air, dia mengion menghasilkan Na plus dengan OH minus. Okey, OH minus. Okey. Silap sini. Awak senyap je. Tak tengku gap satu ni. Ni Cl minus ni. Okey. Jadi di sini, kalau kita ada 100, yang ni 100, yang ni 100. Maknanya dia lengkap. Okey. Apa makna asid lemah pun? Apa tu asid lemah pula? Apa makna asid lemah? Asid lemah pula adalah asid yang mengion separa dalam air menghasilkan kepekatan ion H plus yang rendah. Okey, contoh kita tengok CH3, COOH ni. Okey, anak panah berbalik macam tu. Kita ada CH3, COO tolak. Okey, dengan H plus. Makna mengion separa ni, kita nak tengok mengion separa. Makna mengion separa ni kita ada 100, maka yang jadi ion satu saja. Okey, 99 lagi dalam keadaan molekul. Okey, tu maknanya mengion separa. Okey, yang lainnya dalam keadaan molekul. Okey. Apa makna alkali lemah pula? Samalah, kalau kita ambil alkali lemah pun sama. Okey, alkali lemah maksud dia apa dia alkali lemah? Sama, iaitu alkali yang mengion separa dalam air menghasilkan kepekatan ion OH minus yang rendah. Okey, contoh, dia bagi tadi amonia ada, NH3. So, bila dia mengion dalam air, maknanya dia campur dengan air ni. Campur dengan air. So, dia akan jadi NH4 plus dengan OH minus. Okey, jadi di sini yang dikatakan dengan mengion separa, kalau kita ada 100, kat sini 1, kat sini 1. Tu maknanya mengion separa. Mana lagi 99 lagi? 99 lagi dalam keadaan molekul. Okey, tu situasi yang perlu awak tahu antara asid kuat, alkali kuat, asid lemah, alkali lemah. Okey. Jadi di sini kalau kita tengok, kalau asid kuat ke alkali kuat ke, kalau kita tengok asid kuat ke alkali kuat, okey, bila kita ada 100, semua jadi ion. Bila kita ada 100, semua jadi ion. Tetapi kalau lemah, kalau kita ada 100, saja jadi ion. 99 duduk dalam keadaan CH3 COOH. Yang ni pula 99 duduk dalam keadaan NH3. Okey. Okey, tu yang perlu kita tahu. Okey. Kemudian kita pergi kepada contoh. Jadi kenapa kat sini, kat sini, kenapa haba penetralan untuk asid kuat dengan alkali kuat lebih tinggi berbanding kalau ada lemah dengan lemah. Dan kalau lemah, dua-dua lemah, maka dia paling rendah sekali. Kenapa? So, kita tengok nota seterusnya.
Okey. Dia bagi kat sini perhatikan bahawa terdapat pengaruh kekuatan asid dan alkali terhadap haba peneutralan. Di mana nilai haba peneutralan apabila menggunakan asid lemah dan alkali lemah adalah lebih rendah. Okey. Ini kita dapat jelaskan seperti dalam peta alir ini. So, dia kata apa dia kat sini? Asid lemah dan alkali lemah mengayon separa dalam air. Sebahagian kekal sebagai molekul seperti cikgu kata tadilah. Jadi bila dia dalam keadaan molekul, maka sebahagian haba yang dibebaskan semasa peneutralan diserap dan digunakan untuk mengayon molekul asid lemah dan alkali lemah dengan lengkap dalam air. Jadi haba yang dibebaskan menjadi lebih rendah. Jadi contohlah, contoh cikgu ambil kalau kita ada HCl dengan NaOH contohnya. Nak membentuk NaCl dengan H2O. Okey. Sini kita ada HCl ni kita akan ada ion H+ dengan Cl-. Okey. Jadi kita ada NaOH, dia akan jadi H+ dengan OH-, Na+ dengan OH-. Jadi apa yang berlaku kat sini? Yang ni, H+ ni combine dengan OH-, bebas haba. Jadi ada lagi H+, combine OH- bebas haba. Tak ada masalah. Tetapi kalau kita tukar kepada yang lemah, contohnya kita ada HCl dengan NH3 tadi, memanglah kita tahu kat sini HCl ni akan menjadi H+ dengan Cl-. Tetapi NH3 ni dia berbalik, kan? Dia akan membentuk NH4+ dengan OH-. Okey. Hak ni so je jadi ion. Ni so je jadi ion. Okey, so jadi ion. Hak ni 100 ada ni 100 contohlah 100. Jadi bila so ni dia combine dengan H+ ni, memang dia release heat sebanyak 57 kilojoule per mol. Okey. Tetapi apa yang berlaku dekat sini, haba yang dibebas ini digunakan untuk mengayon. Mengayon supaya tubik so pula OH-. Bila dah keluar so satu lagi OH-, maka OH- ini combine dengan H+ ini release heat sebanyak ni juga. Tapi haba ini digunakan balik untuk mengayon NH3. Sebab itu keseluruhan haba peneutralannya lebih rendah berbanding dengan asid kuat dengan alkali kuat. Asid kuat dengan alkali kuat tak perlu ambil tenaga tak perlu serap tenaga untuk mengayon sebab semua dah jadi ion. Ni 100 dah jadi ion. Jadi so ion ni combine dengan so ion ni. So ion ni combine dengan so ion ni. Jadi tak ada masalah. Dia tak guna pun haba untuk mengayonkan molekul yang belum terion. Okey, tetapi hak ni amonia ni mengayon separa satu saja jadi ion. Okey, sebab itulah haba peneutralan dia lebih rendah. Tetapi kalau kita ambil asid lemah pula, contohnya cikgu ada CH3COOH, dengan kita ambil amonia. Dua-dua ni adalah asid lemah. Asid lemah, alkali lemah. Jadi yang ni dia ada H+ kan, terhasil H+. Ni terhasilnya OH-. Satu je. Jadi bila hak ni combine hak ni, dia release heat sebanyak 57. Contohnya 57 ni guna untuk mengayon hak ni, guna juga untuk mengayon yang ni supaya OH- terbentuk, H+ terbentuk. Bergabung dua tu release heat sebanyak ni pula. Guna balik untuk mengayon amonia, guna juga untuk mengayon asid etanoid. Sebab itulah bila kita banding antara asid lemah dengan alkali lemah, dia lebih rendah berbanding asid lemah dengan alkali kuat ataupun asid kuat dengan alkali lemah. Okey. Boleh faham ke kat situ? Boleh faham ke? Boleh. Okey. So kita pergi kepada seterusnya. Cikgu follow buku teks yang mengajar ni. Iaitu apa buku teks kata lagi muka surat 130 ni. Haba peneutralan antara asid lemah dengan alkali lemah adalah paling rendah. Di mana lebih banyak
tenaga diperlukan untuk mengion kedua-dua asid lemah dan alkali lemah dengan lengkap. Oleh itu, ion hidrogen dan ion hidroksida yang dihasilkan dapat bertindak balas dengan lengkap bagi menghasilkan 1 mol air. Okey, itu. Cikgu rasa tak ada masalah yang tu. Okey, bagaimana jika tindak balas penetralan antara asid sulfrik dengan suatu asid diprotik dengan lautan NaO? So kita tengok kat sini. Okey, kita banding antara asid hidroklorik dengan asid sulfrik. Yang kita tahu ini adalah asid monoprotik. Okey, ataupun ni kita nama dia asid diprotik. Okey. Ataupun kita boleh kata asid monobase. Ni kita boleh kata asid dwi-base. Kenapa dwi-base? Sebab dia perlukan 2 mol base untuk bertindak balas dengan lengkap. Asid hidroklorik dia menghasilkan 1 mol NaO untuk bertindak balas dengan lengkap. Sebab itu kita panggil asid monobase. Okey. Asid hidroklorik ialah asid monoprotik manakala asid sulfrik adalah asid diprotik. Penetralan lengkap, okey, asid kuat diprotik dengan alkali kuat menghasilkan 2 kali ganda kuantiti haba berbanding dengan asid monoprotik. Di mana kalau asid monoprotik hasilkan 57, okey, asid diprotik hasilkan 114 kilojoule. Okey, 114 kilojoule. Maknanya dia 2 kali ganda. Okey, 2 kali ganda. Berapa 2 kali ganda? Kenapa dia 2 kali ganda? Sebab air yang terbebas ini 2 mol. Hak ni 1 mol saja. Jadi kalau 1 mol 57, kalau 2 mol berapa? Darab dengan 2 dapat 114. Okey, boleh. Tetapi yang perlu awak tahu, haba peneutralan bagi kedua-dua tindak balas adalah sama. Kenapa sama? Kenapa sama? Bila kita nak kata sama, kita balik kepada takrifan. Apa makna tindak balas peneutralan? Tindak balas peneutralan adalah suatu tindak balas, okey, ialah perubahan tindak haba peneutralan adalah perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk. Nampak 1 mol air terbentuk. Jadi persamaan tadi 2 mol air terbentuk. Kalau kita pergi kepada 1 mol air terbentuk, maka ini bermakna haba peneutralan bagi kedua-duanya adalah sama. Cumanya haba yang dibebaskan untuk asid sulfrik itu lebih tinggi sebab ia adalah asid diprotik. Okey. Boleh Jelas Jelas? Okey. Jelas Okey. So kita tengok seterusnya. 1 mol asid diprotik seperti asid sulfrik mengion lengkap dalam air untuk menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Okey. 2 mol ion hidrogen menghasilkan 2 mol air apabila bertindak balas dengan 2 mol ion hidroksida. Okey, oleh itu sebanyak 114 kilojoule haba dibebaskan apabila 2 mol air terbentuk. Haba peneutralan asid sulfrik dengan lautan natrium hidroksida sama iaitu 57 kilojoule. Kerana haba peneutralan adalah haba yang dibebaskan bagi pembentukan 1 mol air. Maka nak tahu kita bahagi dengan 2 dapatlah 57 juga. Okey, boleh Okey. 1 mol air dihasilkan apabila menggunakan asid monoprotik. Sama ada asid hidroklorik ataupun asid nitrik dengan alkali kuat, natrium hidroksida ataupun kalium hidroksida. Jadi kalau kita guna asid monoprotik dengan alkali kuat ni, haba peneutralan dia adalah sama. Waktu kita kena tahulah. Okey, kita kena tahu. Okey, so seterusnya, okey, kita tengok contoh. Contoh,
60 cm padu larutan natrium hidroksida dicampurkan bersama dengan 60 cm padu asid etanoik. Okey, pada suhu yang tertinggi larutan campuran, suhu yang tertinggi larutan campuran adalah 40.5. Suhu awal bagi NaOH dengan asid etanoik adalah 28, maka hitung haba peneutralan. Dia minta awak hitung haba peneutralan. Okey, jadi di sini bila dia suruh awak hitung haba peneutralan ini diberi oleh formula. Okey, delta H adalah sama dengan Q over N. Okey, so sekarang ni kita nak cari Q dulu kan. Kita perlu cari Q dan juga N. Okey, Q dan juga N. So kalau kita buat persamaan kimia ni antara dua ni, NaOH bertindak balas dengan CH3COOH, hasilnya adalah CH3COO Na plus H2O. Ni tindak balas dia. Bila kita buat ratio 1:1:1:1, maknanya kat sini 1 mol NaOH akan bertindak balas dengan 1 mol asid etanoik. Maknanya bilangan mol dia sepatutnya sama dua-dua tu. Kalau tak sama, hok lebih banyak itu akan berlebihan. Okey, jadi di sini apa yang perlu kita lakukan? Okey, kita boleh kira Q dulu, tak ada masalah. Contohnya katakanlah kita nak cari Q, iaitu sama dengan MC theta. Okey, Q ni apa dia Q ni? Okey, Q ni apa dia? Q ni adalah haba yang dibebaskan. Dalam eksperimen. Tu Q. Jadi kita cari guna formula MC theta. M ni berapa? Ambil larutan. Asid etanoik 60, NaOH 60. So M dia adalah 60 tambah 60. Okey, gram. Kenapa kita kata gram? Sebab kita consider larutan tu 1 gram per sentimeter padu. Hak ni faham kan? Jadi kalau kita ada, okey, ketumpatan ni. Hak ni faham ke ni? Kalau tidak cikgu tak terang ni. Ketumpatan adalah sama dengan jisim bahagi dengan isi padu ni. Okey. Ketumpatan 1 gram per sentimeter padu. Tolak situ kan. So adalah sama dengan jisim kita tak tahu. So isi padu 60 campur 60. Isi padunya adalah 120 sentimeter padu. Maka G adalah sama dengan 1 gram sentimeter tolak 3 darab dengan 120 sentimeter kuasa 3. Jadi sentimeter kuasa 3 ni, okey, dengan tolak 3 kita boleh mati. Lepas tu kita dapat 120 gram. Tu. Lepas tu kita ambil tu gram tu. Lepas tu bila cikgu kira tu, okey, 60 cm padu, 60 cm padu, cikgu campur-campur, unit cikgu buat gram. Sebab apa? Dia kata ketumpatan ni 1 gram per sentimeter padu. Kalau kita kira pun kita akan dapat 120 juga. Okay. Darab dengan C 4.2 joule gram minus 1 degree Celsius minus 1. Okay. Padam dulu sini tak muat. Okay. Okay, kemudian theta. So kita kira theta. Macam mana nak kira theta? Ada tak maklumat untuk theta? Ada. Maklumat untuk theta ada. Jadi mana maklumat untuk theta? Dia bagi kat sini. Okay, suhu awal 20. Jadi suhu awal mesti sama dengan 28 tambah 28 divide by 2 sama dengan 28 juga. Okay. Suhu tertinggi dia 40.5. So theta sama dengan 40.5 tolak dengan 28. So boleh berapa situ? Cuba kira. 2.5 ke? Sorry. Berapa 12.5. 12.5. 12.5 dah. Okey. Jadi darablah dengan 12.5 degree Celsius. Okey, lepas tu kita pun tengok. Nak mati ni. Okey, unit gram tolak 1 gram habis.
Okey, degree Celsius -1 degree Celsius saja mati. So unit tinggal joule. Okey, lepas tu kita kira. Tekan kalkulator boleh berapa ni? Boleh berapa? 120 darab 4.2 darab 12.5. Dapat berapa? 6,300. 6,300 joule. Convert to kilojoule. 0.3 kilo. 6.3 joule. Kilojoule. Kilojoule. Sekarang kita dah tahu Q. Kita kena cari N lah pula, barulah kita boleh cari delta H kan. Jadi bila dia bagi dua-dua, kita pun carilah bilangan mol NaO. Guna formula 2. MV per 1000. 2.0 mol per desimeter padu darab dengan 60 cm padu bagi dengan 1000. Bila bagi dengan 1000, unit ni dah jadi desimeter padu. Maka kita boleh mati unit dia mati. So kita dapat bilangan mol. So dapat berapa bilangan mol situ? Hmm? 1.2 ke? 0.12 mol. Cari pula bilangan mol CH3COOH yang kita guna. Sama 2.0 mol DM-3 darab dengan 60 desimeter padu sebab kita bahagi dah dengan 1000. Jadi unit dia jadi desimeter padu, dapat nilai yang sama dah 0.12 mol. Boleh Oleh kerana ratio dia kata kat sini, ratio dia kata 1:1, okey, sini pun dapat nilai yang sama, maka kita boleh ambil salah satulah, mana-mana boleh berlaku lah situ. Okey, nak ambil 0.12 ni pun tak apa, sebab nilai dia dah sama. Kita pun carilah haba peneutralan. Iaitu delta H adalah sama dengan 0.3 kilojoule bahagi dengan 0.12 mol. So dapat berapa nilai dia? 52.5. 52.5 kilojoule mol tolak 1. Okey, ni jawapan dia. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Kilojoule per mol. Okey, kilojoule per mol. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Boleh faham ke? Boleh faham ke? Faham Boleh. cikgu. Faham Cikgu stop dulu sebentar, lepas tu cikgu rekod balik sebab takut panjang ni lambat boleh upload.